Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Zakwan bin Muhammad Ruzi, bernombor matrik 291487, daripada kelas BIMS 1013 Theory and Practices of Islamic Business, daripada kelas A. Dan saya akan menghurai dan mengupas satu isu semasa berkenaan dengan satu isu yang sangat dekat dengan umat manusia pada masa kini. Jadi seperti di layar yang pertama tadi, kita sudah lihat, saya ingin mengupas tentang kebaikan insurans takaful berbanding dengan insurans konvensional. Jadi sebelum kita mengupas tentang perkara tersebut, mari kita lihat dulu tentang huraian berkenaan dengan undang-undang kontrak di dalam Islam. Jadi undang-undang kontrak Islam, ia adalah merupakan satu cabang undang-undang yang penting di Malaysia yang menangani sebarang kontrak transaksi, sama ada di dalam kewangan ataupun ekonomi, dan kesan-kesan kepada undang-undang yang timbul daripada dia, which mean that basically ianya berkenaan dengan undang-undang syariah di dalam ekonomi semasa. Jadi semua hukum adalah berdasarkan sumber hukum dan kaedah fiqh yang terdiri daripada sumber-sumber daripada Al-Quran, hadis nabawiyah, ijma' dan juga qiyas, yang semuanya diterbitkan daripada hukum-hukum terdiri daripada satu benda yang ditetapkan, which is ataupun yakni wajib, disyurkan yakni sunnah, dibenarkan ataupun digalakkan yakni harus, tidak suka ataupun tidak digalakkan tetapi boleh lagi dibuat iaitu makruh, dan juga yang kelima adalah haram. Baik, daripada huraian yang tentang undang-undang kontrak di dalam Islam tadi, terdapat satu isu yang hangat dibincangkan oleh pengkaji hukum di dalam Islam, khususnya ahli Majlis Fatwa Kebangsaan JAKIM, tentang mengapa ahli Majlis Fatwa Kebangsaan memfatwakan isu konteks insurans konvensional ini difatwakan sebagai hukumnya haram untuk umat Islam mencarum ataupun mengaplikasikan di dalam transaksi muamalat mereka. Kenyataan fatwa pada 16 Februari 1979, Majlis Fatwa Kebangsaan JAKIM telah bersetuju dengan memutuskan bahawa insurans konvensional ini adalah haram kerana ia adalah muamalat yang bersifat kepada fasad, yakni kepada keburukan, kerana ia mengandungi gharar, riba dan juga maisir. Tiga perkara inilah. Dan walaupun insurans ini daripada sudut pandangan asasnya adalah untuk menjalankan aktiviti yang baik dan juga luhur, akan tetapi disebabkan mempunyai tiga unsur tadi, iaitu riba, maisir dan juga gharar, maka fatwa telah berbincang dan menyatakan bahawa insurans konvensional adalah haram. Ini disabitkan kepada beberapa dalil Al-Quran dan juga sunnah yang disepakati hasil daripada muzakarah fatwa, dan juga menggunakan pendekatan al-ghayah la tubarriru bil wisalah, yakni yang mana bermaksud sesuatu matlamat itu tidak dapat menghubungkan dan menghalalkan segala cara. Sebelum kita bahas dengan lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apakah itu insurans konvensional. Jadi insurans konvensional adalah merupakan pemindahan risiko dari pemegang polisi kepada syarikat insurans sebagai pertukaran untuk premium. Ianya memberikan perlindungan kepada pencarum yang ditimpa musibah, dan pelanggan membayar premium atas terma dan juga syarat yang dikeluarkan daripada pihak insurans tersebut, dan pelanggan perlu memfailkan tuntutan dalam masa yang ditetapkan. Ianya juga perlu mengikut daripada terma dan syarat yang ditetapkan oleh pihak insurans tersebut, sebanyak klaim mana yang boleh diambil oleh pencarum, setakat manakah tahun kontrak tersebut, dan berbagai lagi unsur-unsur lain
yang perlu dilihat dan diperhalusi oleh seseorang pencarum itu sebelum dia menerima insurans tersebut. Jadi adalah berkenaan dengan insurans konvensional. Sekarang kita bahas pula apa itu takaful. Baik. So, what is takaful? Takaful adalah satu jenis insurans juga yang di mana pencarum memberi sejumlah duit yang dikumpulkan di dalam satu sistem tabungan. Satu sistem tabungan untuk kesusahan yang menimpa pencarum-pencarum tersebut. Sistem takaful merupakan satu sistem solidariti sosial dan kerjasama daripada sebuah kumpulan pencarum untuk menolong sesama mereka yang berniat sebagai sebuah sistem sedekah. Jadi basically ianya merupakan satu orang kata perjumpaan atau perkumpulan di dalam satu kelompok orang yang mahukan benda-benda yang boleh diklaim dari sudut konteks insurans itu sendiri, akan tetapi membuatnya di dalam satu cara yang boleh juga pada sudut pandangan yang lain boleh mendapat pahala juga di situ sebagai satu kerja amal jariah juga. Baik, tadi kita sudah menjelaskan tentang apa itu insurans konvensional dan juga apa itu insurans takaful. Jadi, kita bahas pula mengapa insurans konvensional difatwakan sebagai haram. Konvensional difatwakan sebagai haram kerana 3 perkara yang kita sebutkan di awal-awal tadi, iaitu riba, maisir dan juga gharar. Riba ialah kerana apabila di dalam konteks insurans tersebut dia membayar premium insurans dalam keadaan sesuatu tidak berlaku lagi. Sebagai contoh, kita membeli kereta, akan tetapi kita mempertaruhkan nasib. Kita membeli kereta, contoh kata dalam insurans tersebut kontraknya adalah 9 tahun. Bila kontrak 9 tahun, di dalam sepanjang 9 tahun tersebut kita mencarum insurans keselamatan bagi kereta tersebut jika berlaku kemalangan dan sebagainya. Akan tetapi dalam tempoh 9 tahun tersebut tidak mempunyai apa-apa kecelakaan, maka di situ seseorang itu telah membayar premium insurans pada keadaan benda tu memang takkan berlaku. Sepanjang 9 tahun itu memang tidak ada apa-apa kecelakaan yang berlaku, maka di situ telah terjadinya riba. Yang kedua adalah maisir, mengandungi unsur judi dan juga ketidakpastian di dalam transaksi. Ketidakpastian di dalam transaksi adalah berkenaan dengan sama juga macam riba tadi, yang mana kita tidak dapat tahu, kita tak dapat jangka akan berlaku kecelakaan tersebut ataupun tidak. Dan di situ telah wujudnya maisir. Yang ketiga adalah gharar, membayar pada perkara tidak pasti sama ada ianya wujud ataupun tidak. Mengapa dikatakan gharar adalah kerana kita membayar tanpa kita mengetahui apakah kecelakaan itu akan terjadi ataupun tidak. Dalam masa yang sama, pihak insurans telah mengaut untung daripada duit pencaruman kita bulan ke bulan dan ke bulan yang seterusnya. Jadi di situ ulama telah berbincang bahawasanya insurans konvensional ini telah difatwakan haram disebabkan oleh 3 perkara ini. Baik, di dalam muzakarah fatwa kebangsaan telah menyenaraikan dalil-dalil yang dapat disepakati di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, ulama menyepakati bahawasanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 278. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Dan juga dalil yang disepakati di bawah hadis Nabawiyah, yang mana di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-6351, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
ijtanibu sab'a mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirk billah was-sahru wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklur riba wa aklul mal al-yatim wa tawalli yawmal hasf wa qadfu musfanati al-mu'minati al-ghafilat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Yang keempat adalah memakan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, kabur ataupun lari daripada medan peperangan. Dan yang ketujuh adalah menuduh seorang wanita mukmin itu yang suci berbuat zina. Kita sudah memberitahu tentang ataupun mengkaji tentang kenapa insurans konvensional ini difatwakan haram. Baik. Apabila difatwakan haram, jadi orang Islam telah mewujudkan satu sistem yang baru, iaitu insurans takaful. Jadi kenapa insurans takaful lebih baik daripada insurans konvensional? 2 sebab utama. Yang pertama adalah kerana takaful itu sendiri telah lari daripada sistem ketidakpastian. Yang kedua, takaful tidak mempunyai unsur riba dan lebih mengamalkan sistem sedekah dan juga pelaburan yang halal. Baik. Apakah impak kepada pengguna yang menggunakan konvensional ataupun insurans takaful? Kalau dari segi konvensional, dari sudut pandangan Islam, seseorang itu akan menanggung kos kerugian yang agak besar kerana dalam konteks insurans, pencaruman tersebut mungkin akan memakan masa lebih daripada 5 tahun, mungkin 10 tahun ataupun mungkin lebih. Dan kemudian konvensional juga sudah terjerumus ke dalam lembah kerugian dan dihukum berdosa. Kerana apa? Seperti dalil-dalil yang telah ulama sepakati tadi. Dan Nabi juga telah mengharamkan riba. Allah Ta'ala juga telah mengharamkan riba. Jadi sudah difaham total bahawasanya jika berlaku riba di dalam perkara tersebut, maka berdosalah kita. Yang ketiga, jelas sekali ianya telah melanggar hukum syarak. Jadi impak kepada takaful pula. Kenapa takaful lebih okey untuk digunakan bagi orang Islam? Terselamat daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, manusia juga akan menguntungkan semua pihak di samping membuat amal jariah. Kerana apa? Kerana sistem takaful itu sendiri. Dan yang ketiga adalah dirahmati Allah dan juga Rasulnya. Kerana apa? Kerana hikmahnya adalah kita sudah membuat perkara-perkara yang baik. Maka itulah janji Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang mana jika seseorang umat Nabi Muhammad itu membuat sesuatu perkara yang baik, maka akan diganjarankan kepadanya pahala dan juga kebaikan-kebaikan yang banyak disusun oleh Allah SWT kepada umat-umatnya. Jadi dalam perkongsian tadi, apakah pengajaran kita sebagai seorang Muslim yang mana mementingkan kepada mengharamkan riba dan mengutamakan sistem-sistem yang lebih perlu didahulukan? Apakah pengajaran dia? Jadi sebagai seorang Islam yang cerdik, pandai, berintelek, kita ini seharusnya bijak dalam memilih sesuatu yang baik dan tidak merugikan kita. Yang kedua, kita ni memilih yang diyakini keberkesanan. Kita haruslah memilih dan diyakini keberkesanannya dengan status yang sebelum memilih dengan memilih sistem takaful daripada memilih sistem konvensional. Utamakan dahulu sistem-sistem yang berasaskan Islam. Kerana sesungguhnya sistem yang berasaskan Islam ini mungkin pada mata kasarnya kita akan nampak pulangannya sikit dan sebagainya. Akan tetapi jangan risau, kerana Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menjanjikan
kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana jika kita mengikut kepada garis panduan Islam, kita akan diganjarankan di akhirat kelak. Dan yang ketiga adalah setiap dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya SAW itu mempunyai hikmah yang tersendiri. Jika di dalam Al-Quran dan juga hadis telah melarang sesuatu perkara, ditegah sesuatu perkara, maka ikutlah. Supaya apa? Supaya kita terselamat daripada terjerumus ke dalam lembah api neraka. Setakat itu saja perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.